telefon, dia kata, "Ustaz di mana? Saya ada di tempat, boleh tak datang muar untuk bawa ni, saya uruskan sekejap." Saya kata, "Tak apa." Tu ni. Oh, Tuan Haji duduk sini? Sini. Oh, Abi yang selalu pergi kuliah kat sana? Bila jalan-jalan lah. Oh, Allahu Akbar, ya Allah. Baik-baik Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati Tuan Pengusi Masjid Sultan Ibrahim, serta ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allah bagi kita ni sedikit sangat ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah kata, aku tak bagi ilmu ni melainkan sedikit sahaja. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kalaulah di muka bumi Allah Ta'ala ini dipenuhi dengan pohon-pohon untuk dijadikan pena, alat tulis untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu pula dengan 7 lautan, sab'atu abhurin, untuk menulis kalimat-kalimat Allah, dijadikan lautan itu sebagai tinta, sebagai dakwah. Namun kalimah Allah Ta'ala ni tidak akan habis ditulis. Yang dia bagi kat kita ni sikit, itu pun dah rasa macam hebat dia tuan-tuan. Walaupun dia bagi sikit tu, kita rasa macam dah hebat dah. Dapat pula gelaran, lagi rasa hebat tuan-tuan. Dapat gelaran Al-Fadil, dapat gelaran Sahibus Samahah, dapat gelaran Profesor, Tuan Guru, Maulana, Tuan Syekh,
rasa hebat ya, tuan-tuan. Rasa dah tinggi sangat ilmu tu. Kan? Orang pula sanjung kita. Kan? Sanjung, bukan sanjung sikit-sikit tuan-tuan. Allahu Akbar. Rasa diri hebat. Macam banyak ilmu. Sedangkan Tuhan kata, utitum minal ilmi illa qalila. Kalau aku bagi banyaklah ilmu tu, tak tahulah jadi apa dengan kau ni. Sebab aku bagi umat-umat terdahulu tu banyak. Firaun aku bagi kekuasaan yang hebat, tak pernah sakit, jadi sombong dia. Nah, Qarun aku bagi harta yang banyak, jadi sombong dia. Semua aku bagi banyak-banyak tu, baru banyak itu manusia jadi sombong. Kalau aku bagi ilmu ni tinggi, ingat lagi mendongak kita, kesombongan kita lagi dahsyat tuan-tuan. Tak sebanyak itu pun yang Allah Ta'ala kata aku bagi sikit pun, itu pun dah ada perasaan tinggi diri, bangga diri, Masya Allah. Jadi yang dia bagi kat kita ni tuan-tuan sikit sangat, semua sikit. Ada rezeki dia bagi sikit, kita perasan dah kaya. Ada ilmu sikit, kita rasa dah alim. Ada jawatan tinggi sikit, rasa dah tinggi betul. Semua yang Allah bagi ni, kita rasa macam kita dah yang paling hebat. Tuhan kata belum bagi banyak ni. Kalau bagi banyak, lagi dahsyat kamu. Jadi malam ni tuan-tuan, kita nak berkongsi, mengambil masa sedikit tuan-tuan. Mudah-mudahan yang sikit ini ada manfaat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Baihaqi, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyatiya 'ala an-nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udu. Rawahul Baihaqi. Apa status hadis ni tuan-tuan? Kadang orang tanya, apa status hadis tu? Sahih ke? Tuan-tuan, saya bukan orang yang ahlul hadis. Untuk yang nak tahu sahih tak sahih ni, kena rujuk pada orang yang ahlul hadis, yang bidangnya memang mengkaji hadis. Nak tahu sahih tak sahih, bukan boleh tengok dari tulisan je hadis ni sahih, tak. Nak tengok sanadnya, turuk jalannya, nak tengok asbab mururnya. Orang yang mengaji ilmu hadis, mustalah hadis, dia tahulah bidang tu. Sebab itu ilmu ni tuan-tuan kena kongsi. Sebab itu ilmu ni Tuhan bagi sikit seorang. Ada orang yang pandai hadis, ada orang yang pandai tafsir Quran, ada orang yang pandai fiqh, ada orang yang pandai tauhid, ada orang yang pandai tasawuf, ada orang yang pandai sirah. Semua ada bidang-bidang ahli-ahlinya tuan-tuan. Pasal itu Allah Ta'ala kata dalam Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena tanya ahli dia, jangan tanya sebarangan. Orang yang tak sebarangan ni pun, yang sebarangan ni pun boleh jawab sikit-sikit, jangan lebih-lebih jawab. Dia macam doktor lah. Dulu masa jadi doktor, ambil mula-mula nak jadi doktor, semua dia belajar. Mula-mula ambil BA dulu ni semua belajar lah. Tauhid ada, hadis ada, fiqh ada. Tapi sikit-sikit lah tuan-tuan. Belajar sampai PhD, takhusus ilmu. Boleh lah tauhid sikit, fiqh sikit, lebih-lebih jangan. Habis sesat orang nanti. Doktor pun macam tu juga. Mula-mula jadi doktor dulu, buka klinik. Sakit perut pun boleh pergi jumpa dia. Sakit perut jumpa doktor, klinik.
Doktor pun tepuk-tepuk perut, angin, bagi ubat, selesai. Sakit mata pun jumpa dia juga, dia pun suluhlah biji mata kita ni merah, bagi ubat, selesai. Sakit telinga pun jumpa dia juga, dia pun suluh telinga kita, tengok ada alat dia, telinga bengkak, bagi ubat, selesai lah. Tak selesai kita pergi balik, tak boleh jugalah doktor, tak apa, saya refer dah dekat doktor pakar lah. Akhirnya dia akan jawab, saya refer, bagi surat, pergi jumpa doktor pakar kan. Tu macam tu teknik dia lah. Agama ni pun sepatut macam tu jugalah. Tapi minta maaf cakap, hari ni disiplin ilmu dah tak ada. Orang agama dengan sombong jawab benda tu, walaupun dia tak bidang dia, jawab juga. Tu yang tuan-tuan tengok hari ni, agama ni jadi serabut tuan-tuan. Mana satu yang boleh, mana satu tak boleh. Ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh pula dah. Ustaz ni kata okey, ustaz ni kata tak okey pula dah. Kita pun pening, dua-dua ustaz ni kan, semua ustaz ni. Ustaz ni datang ngajar kata okey, datang ustaz ni ngajar kata tak okey. Siapa yang confuse? Kita lah confuse, nak buat ke tak buat, nak buat ke tak buat. Sebab dia ni kata okey, dia ni kata tak okey, kita pun confuse nak buat tuan-tuan. Sebab itu ilmu ni tuan-tuan, dia ada orang ahli dia. Nabi sebut hadis ni tuan-tuan, dia kata sudah hampir tiba satu zaman di mana tiada tinggal dari Islam itu kecuali hanya nama sahaja. Islam dah tak nampak tinggi, ya'lu wala yu'na alaih, dah tak ada. Islam dah nampak macam tak syumul lagi. Islam dah nampak macam tak indah lagi. Kenapa tuan-tuan ni terjadi? Islam ni hanya tinggal nama, satu nama dipanggil Islam, isinya kosong, tak ada. Islam nampak tak cantik di mata orang Islam sendiri. Islam nampak tak indah di mata orang bukan Islam. Sebab kita tak faham Islam. Ada yang faham Islam, tak amal Islam, tak ikut Islam. So itu malam ni saya nak balik semula, kita cuba renung balik, muhasabah balik perkara asas tuan-tuan. Dia macam sebatang pohon tuan-tuan. Yang menegapkan pohon ini, yang memantapkan pohon ini ialah tunjangnya tuan-tuan. Bukan daunnya tuan-tuan, bukan rantingnya, bukan pucuknya. Ranting, daun, pucuk ini sebagai mengindahkan sahaja. Tapi yang kuatkan pokok, yang tak boleh cabut ni, yang angin kuat ni ialah tunjang dia tuan-tuan. Asas pokok itu tunjangnya. Jadi Islam ni, asas Islam tu kena faham dulu. Sebab itu hadis yang keluar dari Nabi SAW. Apa arti Islam? Tanya Jibril AS. Apa arti iman? Dia tanya Nabi, Nabi jawab. Tanya Nabi, Nabi jawab. Apa arti ihsan? Nabi jawab. Lepas itu, betul apa yang kau jawab. Dia yang tanya, dia membetulkan. Kita duk belajar tinggi-tinggi, hebat-hebat ni tuan-tuan, asasnya tak ada, basicnya tak ada. Bila orang goncang, tumbang. Contohlah, kita dah biasa beramal buat benda tu kan, sekian tahun kita buat benda tu, tiba-tiba ada orang petik sikit, benda ni boleh buat, kata Haji. Maksud? Ada dalil lah. Kita dah mula lah, kita dah mula goyang lah ni. Ni semua tak ada dalil Ji. Ini benda ni bid'ah Ji. Dah mula goyang lah. Yang cakap pula ustaz pula tu, tapi dah belas tahun buat dah ni kan, dah dekat 20 tahun buat dah. Tiba-tiba malam tu ada satu ustaz, dia petik kita. Dia kata ni tak ada dalil ni yang kita buat ni, Nabi tak buat, jangan buat, ni bid'ah. Dah goncang dah tuan-tuan, dah goncang lah. Sebab kita tak ada basic pun. Kita buat ni pun kita tak tahu mana datangnya dulu tuan-tuan. Kita ni datang buat, dapat tengok orang buat, kita buat lah. Basicnya mana? Tak tahu. Contohlah, malam Jumaat ni
Ni mana Jumaat ni? Baca Yasin ni, baca Yasin ni. Orang dulu dah buat ni. Kan? Sekian lama dah. Malam Jumaat baca Yasin, malam Jumaat baca Yasin, malam Jumaat baca Yasin. Tiba-tiba ada satu tok guru, satu ustaz, dia main mengajar. Ada ke dalil baca Yasin pada Jumaat ni? Kita nak mula pandang kawan lah. Jadi dah. Kita pun pandang dia, dia pandang kita pandang dia. Lah kali kawan baca lek, wah biru. Dah tak tahu apa nak cakap, kan? Dah tak tahu apa nak kata, kita tibai ustaz. Wahabi. Ya ke Wahabi? Wahabi tu, Wahabi yang tak baca Yasin tu. Tapi tanya kita, mana dalilnya kamu buat baca Yasin ni? Kita pun tak boleh jawab juga, kan? Kita beramal tak tahu punca macam mana. Sebab itu dalam Islam ini kena faham asas dulu, tuan-tuan. Basicnya kena faham. Tuan-tuan nak buat apa pun, dia mesti asas kena jaga. Nak buat bangunan ni, basicnya, tuan-tuan, tapak dia, konkrit dia, ni tingkap sebagai nak mencantikkan. Ni dinding, bumbung, semua nak mengindahkan saja. Tak jadi apa, tuan-tuan. Bawah tak kuat, tak konkrit, roboh habis. Walaupun dinding banyak, walaupun tingkap banyak. Kereta, cantik kereta tu, tapi rangkanya itu kena kuat. Besi yang ada tu kena kuat, tuan-tuan. Untuk nak bagi mantap kereta ni, jangan baru jalan sikit longgar lubang, dah patah. Basic. Orang Islam, pasal tu Nabi kata dia tak faham Islam. Islam hanya tinggal nama. Apa itu Islam? Dia kata Islam ada 5 rukun. Betul lah, kan? Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kalimah syahadah tu pun kita tak faham. Tu asas, basic, tak faham. Allahu Akbar. Saya pernah tanya, sebab kita selalu tanya orang, kan? Kita selalu tanya orang, tuan-tuan. Baik. Kita selalu tanya orang lah. Kalau orang bukan Islam, kita selalu tanya, tuan. Ada mu'alaf, kita pun tanya, sudah masuk Islam? Sudah. Bila masuk? Sudah 2 bulan. Dekat mana masuk? Dekat Jabatan Agama. Depan siapa? Itu pegawai agama. Ada kad? Ada. Dia pun tunjuk kad Islam. Cuma dia tak tanya kita je, Haji bila masuk Islam? Agak-agak apa nak jawab? Apa maksud Islam? Apa makna masuk Islam tu? Mengucap 2 kalimah syahadah tak? Kan? Bila mengucap 2 kalimah syahadah tu Islam lah. Sebab kita tanya dia, bila mengucap? Kan? Nak kata engkau masuk Islam ni dengan syarat mengucap 2 kalimah syahadah, betul? Sekarang kita tanya dia, bila you mengucap? Dia pun jawab sudah 2 bulan. Dekat mana? Jabatan Agama Islam. Depan siapa? Itu pegawai agama lah. Ada kad? Ada lah. Sekarang dia tanya kita pula, Haji bila masuk? Apa jawab? Saya punya mak Islam lah, saya punya bapa Islam. Masuk apa lagi? Itu Haji punya mak, itu Haji punya bapa. Haji bila masuk? Saya punya mak sudah Islam, saya punya bapa sudah Islam, saya Islam lah, automatik mesti Islam lah. Dia kata, itu Haji, itu Islam keturunan. Ini Islam, betul-betul Islam punya. Lahir belum tentu Islam. Lahir ada agama, tak ada agama, tuan-tuan. Kan? Lain nak kita Islam pun tidak, kafir pun tidak, semua tidak. Siapa yang nak corak kita? Fa'abawahu, kedua orang tua kita. Kalaulah kita lahir diambil oleh orang Cina, wa'azubillah, agak-agak jadi agama apa kita? Buddha kita. Ambil dekat orang Hindu, jadi agama Hindu kita. Kan? Kita ambil orang Hindu, masuk, kita jaga dia daripada kecil, dia masuk Islam, jadi Islam dia. Dah. Jadi dia pun tanya kita, Haji bila masuk? Malam ni kita berkongsi, tuan-tuan. Bukan nak ngajar, tuan-tuan.
Sebab saya pun pertama kali masuk masjid ni. Itu pun saya dimaklumkan oleh Haji Muhammadillah ni. Saya pun kenal Tuan Haji ni ceramah-ceramah kat Johor ni. Ya. Saya pun datang Johor ni selalu setiap bulan lah, tapi jarang lah masuk. Saya selalu kasih Barangam, Takat, Batu Pahat dekat Parit Besar, Parit Raja tu je lah, dekat-dekat. Saya tak ada lah. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur. Datang sini atas undangan-undangan saya datang lah. Persoalannya sekarang, basic syahadah pun kita tak faham ni tuan-tuan. Berapa ramai yang faham basic syahadah? Syahadah mesti ada ikatan tuan-tuan. Itu sebab pengakuan. Ada perjanjian, diikat dia elok-elok. Putus ikatan, terbuka ikatan, terkeluar kita daripada syahadah ni. Maka kita diikat dengan satu kalimat namanya syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada simpulannya tuan-tuan. Sebab itu syahadah ni boleh terbatal, boleh tak batal. Kupasan mengenai syahadah ni tuan-tuan panjang. Semua orang boleh mengucap. Tuan-tuan, ajar sekali mengucap, boleh mengucap. Faham tak apa yang kita ucap? Naik saksi bukan satu perkara mudah. Naik saksi satu perkara yang sulit. Silap argumen penyaksian tu dipanggil syahadatuz zur. Bohong dengan Allah. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Semua ni tak ada melainkan Allah. Mana Allah? Semua ni tak ada dalam hati aku, melainkan Allah Ta'ala je yang ada dalam hati aku ini. Kan? Asbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Tu zikir yang kita amal buat tu. Apa maksud dia? Hasbi Rabbi Jallallah. Memadailah, mencukupilah Allah Ta'ala je yang ada ni. Ma fi qalbi ghairullah. Dan tidak ada sama sekali dalam hati aku ni melainkan Allah. Betul ke? Baru pencen lambat keluar pun dah menung ni macam mana? Baru PKP dah tak boleh ngajar pun menung dah macam mana? Tu baru PKP tu. PKP tak boleh ngajar pun kita dah menung. Kata dalam hati tak ada siapa-siapa, tak heranlah melainkan Allah Ta'ala je yang ada. Tapi sayangnya dalam hati kita penuh semua benda. Yang tak ada siapa? Allah. Yang lain semua ada. Allah Ta'ala je yang tak ada. Menunjukkan Allah Ta'ala tak ada dalam hati kita. Tadi ni tuan-tuan datang ke masjid ni lah kan, sampai turun kereta tadi tu, apa baca tadi? Tadi tu naik motor, naik kereta kan, sampai Masjid Sultan Ibrahim ni kan, mati enjin kereta, apa baca tadi? Apa baca tadi? Alhamdulillah, syukur ya Allah, aku sampai dah ke masjid ni. Ada baca tu tadi? Ada tak sebut Alhamdulillah tadi? Terlupa Ustaz. Bukan lupa, memang tak pernah dibuat. Kan? Betul tak tuan-tuan? Ni tuan-tuan mesti sentap punya malam ni. Ini Ustaz ni yang kau panggil Ji buat apa lah. La ilaha illallah. Sakit tu telinga aku dengar malam ni. Ish. Panggil yang lembut sikit tak ada. Tak, memang saya datang ni nak bagi sentap betul ni. Sebab kita hari ni tak faham sebenarnya. Kita duk leka belajar yang tinggi-tinggi. Cerita Ya'juj Ma'juj, cerita Dajjal, cerita tanduk syaitan. Basic tak ada. Jangankan Dajjal yang turun, handphone ni pun tak terhadap kita. Ni. Jangankan Dajjal yang datang, handphone ni pun Allahu Akbar, lampu telefon kelap-kelip. Siapa pula kau? Apa pula mesej? Tu yang imam lambat nak marah. Buat tu imam cepat sikit lah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ambil dulu? Ambil ni lah dulu. Tengok. Ini pun, yang ini pun, tak terhadapkan. Apatah lagi kalau Dajjal yang datang. Tapi, kalau asasnya kuat, apa pun yang datang tak ada masalah. Ni tuan-tuan. Islam tak faham. Sebab itu Nabi ditanya, apa arti Islam? Mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah pun tak faham. Apa yang dikatakan mengucap 2 kalimah syahadah? Macam mana boleh terpaculnya perkataan itu keluar daripada mulut kita? Boleh terungkainya di hati kita. Kenapa benda itu keluar? Bukan boleh suka-suka sebut. Sebut tu pasal ada sebab lain. Apa sebab lainnya? Sebab iman. Mana datangnya iman? Iman dia kata, beriman lah, beriman. Lahir-lahir dah beriman. Senang betul. Apa makna iman? Percaya. Mana datangnya percaya tu? Mana datangnya percaya ni? Mesti ada sebab dia percaya. Kalau tak, dia tak percaya. Saya bagi tahu malam ni tuan-tuan. Malam ni ada bola sepak tau. JDT lawan Selangor kat Lakin. Tuan-tuan yang minat bola ni, fanatik bola, percaya tak agak-agak? Mana ada Ustaz? Ada. Ustaz bohong. Saya tahu lah Ustaz, saya memang kaki bola Ustaz. Tambah Johor main, lagilah saya tahu. Ada. Tuan-tuan percaya tak walaupun saya kata, walaupun yang cakap tu Ustaz? Semua benda tuan-tuan percaya Ustaz cakap. Tiba-tiba hari tu Ustaz datang cakap, ada bola malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak pergi tengok ke malam ni? Kat Johor 8.30 Ustaz. Mana ada Ustaz? Tak percaya lah. Pasal apa tak percaya? Pasal apa tak percaya? Mesti ada sebab tuan-tuan tak percaya. Tak ada bukti, kan? Maka tak percaya lah. Bila tak percaya, nak pergi ke? Tak pergi lah. Samalah dengan kalimah syahadah ni. Macam mana tuan-tuan boleh ucap kalimah tu? Kalau tuan-tuan tak percaya dengan Tuhan, tak beriman dengan Tuhan, tak beriman dengan Rasul, macam mana tuan-tuan boleh ucap perkataan tu? Persoalannya tuan-tuan percaya Allah dan Rasul, maka tuan-tuan ucap. Mana datangnya percaya tu pula? Takkan lahir-lahir dia boleh percaya? Tuan-tuan jangan heran lah. Malam ni kita kongsi. Tuan-tuan nak jawab ke, tak ada masalah. Tuan-tuan nak bagi pandangan, silakan. Kita kongsi malam ni. Saya bukan ngajar tuan-tuan. Tuan-tuan lagi alim pada saya. Tuan-tuan lagi ada ilmu. Setiap hari kuliah. Mana datangnya percaya tu? Sehingga tuan-tuan boleh terpacul perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana datangnya? Kalau tuan-tuan tak percaya, kenapa tuan-tuan sebut? Kalau percaya, baru tuan-tuan sebut. Mana datangnya percaya tu? Saya bagi contoh macam lampu ni. Ni lampu ni. Macam mana dia boleh ada api tu? Macam mana dia boleh cahaya tu? Dan kata petik suis tu, petik suis nyala. Ada tak yang petik suis tak nyala? Ada je petik suis tu tak nyala. Mentol terbakar Ustaz. Tukar mentol baru, pasang. Petik juga, tak nyala juga. Tak nyala juga. Macam mana? Dalam tu terbakar tu. Tengok buka dalam tu elok. Mentol dah okey. Dia punya dalam tu pun dah okey. Petik tak nyala juga. Pasal Swiss ni. Cek Swiss pula tak? Tengok Swiss tu, tekan tak, upur tak sentuh. Dia Swiss tu, tekan pak. Baru nyala. Tekan balik semula, pak, tak nyala dah. Artinya ada dua benda yang bergabung dapat cahaya tu. Tak bergabung tu, dia tak dapat cahaya tu. Percaya ni juga ada benda yang digabungkan baru boleh dapat percaya. Tak gabung macam mana nak dapat percaya entah. Apa yang nak digabungkan?
Tuhan anugerahkan kat kita, yang sangat-sangat bernilai, milik Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala je yang tahu rahsia tu. Apa dia? Satu dia sebut sebagai hati, qalbun, rahsia milik Allah, latifah rabbaniyah, suatu perkara yang Allah Ta'ala cipta, yang sangat seni, yang sangat halus, seorang pun tak tahu rahsia dia. Saya tubak hati ni orang tak boleh tahu, tuan. Ikhlas ke tu Ji? Ikhlas lah, boleh cakap nah, orang tak boleh tahu. Macam tak ikhlas je Ji, orang tak boleh tahu. Rahsia milik Allah, sangat bernilai, sebab itu tempat tilikan Allah. Sebab dia bernilai, sebab itu tempat pandangan Allah. Allah Ta'ala tak nak tengok benda lain. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat paras rupa kamu, kehebatan kamu, walakin yanzuruna ila qulubikum. Allah Ta'ala kata, aku tengok hati kamu. Rahsia milik Allah kan. Oh, ni hadis ni baca sekerat dia tadi tak habis. Tak, nak basic nak bagi tahu ni. Islam ni pun tak faham sebenarnya. Saya tu Islam jadi cacah merbah, tuan-tuan. Islam ni tengok tak cantik. Orang Islam tengok pun serabut, tengok. So tak faham pun. Orang Islam sendiri pun tak amalkan Islam. Sebab itu Islam tak nampak tinggi, tak nampak syumul, tak nampak indah. Tak nampak. Walaupun Islam tu diperakui oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Tetapi orang yang mengamalkan Islam tak faham Islam pun. Ini satu rahsia milik Allah. Hati itu qalbun, qalbun. Yang disebut dalam Quran qalbun. Mana hati? Tuan-tuan cari sendirilah. Sekarang saya sebutnya, ni jantung Ustaz. Ni limpa Ustaz. Mana hati? Ni lah hati Ustaz. Mana? Tu yang gambar jantung, tu jantung. Jantung dengan hati sama ke? Ha? Jantung, hati, limpa sama tak? Tak sama. Mana hati? Dia kata, aku tahulah hati kau. Mana dia? Yang Nabi SAW sewaktu dia dimi'rajkan oleh Allah, yang dibersihkan hati, bukan jantungnya, tuan-tuan. Simbolik, tuan-tuan. Mana hati itu? Oh, ni makin berat ni, dia kata. Ni pun tak faham. Pasal itu semayang meraban. Itu yang semayang Allah tak masuk lah Ustaz. Apa yang tak masuk? Niat tak masuk. Allah tak agak masuk. Oh, susah betul nak masuk. Imam dah nak rukuk baru masuk. Kali tapi isyak 8.35 sini, saya isyak kena berhenti, tuan-tuan. Kan? Isyak je saya berhenti. Memang saya tarik handbrake. Kalau tuan-tuan tak suruh pun, memang isyak tu saya berhenti. Memang saya berhenti. Sebab saya mengajar ikut tuan-tuan. Sebab saya yang datang ni semua tuan-tuan yang lutut sakit, pinggang sakit, dah uzur semua. Saya tak sakit pasal duduk atas ni ya. Tuan-tuan sakit semua duduk bawah tu sakit lah. Sebab tu saya ikut tuan-tuan. Tak apalah hadis ni baca ni habis. Cuma kupas dia belum habis lagi. Sebab la yabqa binal islami illa ismuhu ni, kupasan dia mau sebulan. Sebulan kupas dia ni. Syahadah tu pun dah sebulan tu. Nak kupas syahadah tu. Oh, nak sebut kalimah tu dengan ikhlas. Apa dia ikhlas? Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bukan nak tu. Itu cerita lain. Apa dia ikhlas kalimah syahadah ni? Ada perbahasan dia, panjang bahasan dia. Tu bila nantilah kalau tuan-tuan panggil. Kalau tuan-tuan tak panggil, tak ada lah. Ikhlas, ikhlas. Ucapan syahadah. Apa maksud dia ikhlas dalam mengucap syahadah ni? Ada 5 benda yang kat dalam tu. Sebab itu kita semayang, kita poso, penat semayang, bertahun semayang. Bertahun dah semayang, rokok pun tak boleh berhenti tau. Bertahun dah. Bukan 2 minggu, bertahun dah semayang.
Rokok tak boleh berhenti. Anda bayangkan. Tuhan kata dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan? Cegah perbuatan mungkar dan sifat-sifat mazmumah, sifat keji. Dengki ada dalam hati, semua dalam hati. Isyak dah masuk tuan-tuan. Jadi untuk lebih lanjut ni tuan-tuan, nantilah akan datang. Kalau tuan-tuan panggil, ada masa kita bertemu, kita kupas benda ni satu-satu, supaya hati kita ni bukan hanya bibir yang menyebut, tapi benar-benar dalam hati kita yang menyebut. InsyaAllah nanti tuan-tuan, isyak sebab dah masuk, kita kena ikut SOP. SOP kena jagalah. Sekarang ni COVID tengah meningkat banyak. Sebab saya pun baru nguruskan jenazah tadi. Sebab saya tadi ada di Batu Pahat, ngurus jenazah di Muar. Ada kebetulan satu jenazah COVID di Muar, minta saya uruskan. Saya memang program saya memang urus jenazah COVID je, jenazah biasa dan COVID seluruh Malaysia. Jadi saya datang Batu Pahat tadi pun ada orang telefon, Ustaz boleh tak datang ke Muar untuk uruskan satu jenazah COVID, nak tayamum, solat, hantar ke kubur. Itu yang saya tadi jagalah. Dah vaksin dah 2 kali vaksin dah, dos penggalak dah. Ni tanya pula lagi, adakah anda telah bersedia untuk dos yang keempat? Jadi tuan-tuan pun geleng kepala, aku tak nak dah. Tak nak tak apalah. Saya alhamdulillah, apa yang saya amalkan tak banyak tuan-tuan, tak banyak. Saya amalkan makan habis sauda ya. Sauda minyak zaitun ada 1 kapsul. Kalau tuan-tuan nak, dalam kereta saya ada lah. Kapsul tu mahal lah tuan-tuan, 200 kapsul RM50. 6 dalam 1, madu, galik, semua ada lah. Makan tu 2 biji pagi, 2 biji malam. Tak payah vaksin-vaksin. Saya vaksin juga, tapi alhamdulillah tak kena lah setakat ni. Doktor pun ambil kat saya. Saya kata, doktor dah vaksin berapa kali? 3 dah. Habis makan saya punya buat apa? Ini yang boleh pelindung buzat dia tadi. Betul lah. Siapa nak ada dalam kereta, karang lah karang. Harga dia RM50 sebotol 200 kapsul siapa nak. Ni siapa ni baca selepas kuliah. Mohon doa Tuan Guru perantara saya supaya bertaubat. Kita minta lah, mudah-mudahan dia ni bertaubat, minta ampun pada Allah Ta'ala, jaga diri dia, insya-Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Wa inna sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.